Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar wa amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Haji pengacara majlis selaku ketua lah kita anggap di sini, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla, dan marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada malam ni. Ini kali pertama tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala, saya di Ulu Langat ni banyak kali dah, tapi ni kali pertama lah saya mari sampai ke atas bukit ni. Tempat yang sangat menarik bagi saya lah, dan sangat tenang dan aman damai. Dan tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dihimpunkan dalam majlis ilmu ni seperti yang disebut oleh para ulama dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat membentangkan sayap dia dalam majlis ilmu, memberkahi, dan salah satu tempat yang mustajab doa ialah waktu kita datang ke majlis ilmu ni, insya-Allah. Jadi pada malam yang berbahagia ni saya tak ceramah panjang manalah tuan-tuan sekalian, sebab tuan-tuan pun hari-hari dengar ceramah dah. Jadi kita dengar sekadar sampai isyak, kita berhentilah, insya-Allah. Saya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesukaan saya kalau saya ceramah, saya lebih refer kepada pembahagian pusaka. Tapi oleh kerana permintaan sahabat saya Ustaz Syawal, jangan ceritalah bab pusaka, sebab sini semua orangnya selesai belaka dah pusaka. Jadi pada malam ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita nak petik daripada satu surah, beberapa ayat daripada suratul Baqarah, surah lembu betina. Surah ini diturunkan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah yang paling panjang, dalam surah ni terdapat ayat yang paling panjang, dan saya nak petik bukan seluruh ayat tersebut. Kalau kita petik seluruh ayat tersebut, tinggal saya seorang saja. Tuan-tuan balik belakalah rumah, tak ada kita lagi an-najah makan kambing. Jadi pada malam ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak cerita kepada tuan-tuan beberapa ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi pedoman kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai amalan kita waktu kita hidup di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Makcik dengar ke belakang tu? Dengar suara saya? Okey, baik, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim ni jarang ulama bahaskan. Dan kalau ada lah ustaz-ustaz yang suka bahas alif lam mim ni, hebat betul lah dia. Tak, memang hebat. Walaupun ada tafsiran daripada para alim ulama menceritakan, cuma saya bukanlah ahlinya untuk menceritakan maksud alif lam mim. Cuma kita sebut sebagai huruf-huruf yang pendek ini yang menyebabkan para pembesar-pembesar Quraisy seperti mana Al-Walid bin Mughirah, seperti mana Uqbah bin Abi Mu'aid, seperti mana juga Abu Sufyan sebelum dia Islam, mereka ni berasa takjub sungguh dengan huruf-huruf muqata'ah ini. Huruf-huruf yang pendek tetapi makna yang sangat besar, yang sampai orang musyrikin Quraisy, sastrawan Quraisy ketika itu, yang duduk main dengan sastra, main dengan sajak, main dengan syair, bila mana Allah Subhanahu wa taala datangkan huruf-huruf yang satu-satu ni menyebabkan mereka surrender, tak boleh nak buat apa-apa. Contoh kita baca Yasin. Walaupun ada ulama menafsirkan Yasin ni nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi huruf yang dua ni orang musyrikin tak boleh nak lawan. Taha, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, surah Maryam. Apa lagi? Alif Lam Ra, Qaf dan sebagainya, Sad. Semua ayat urut-urut ni tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian menggambarkan kehaibatan Al-Quranul Karim yang luar biasa. Kalau kita pegang Al-Quranul Karim, sampai ulama menyatakan Al-Quran ni nak tengok orang tu hati dia setara mana sucinya, tengok berapa lama dia boleh steady dengan Al-Quran.
Kalau dia boleh baca Al-Quran lama-lama, tak ada masalah bagi dia. Macam anak-anak kita depan ni 4-5 jam sehari pegang Quran. Kalau kita tak lalulah tuan-tuan, tak lalu. Tapi mereka sanggup. Sebab apa? Nak kena ngapal Quran. Kena ngapal Quran, kena pegang Quran. Tak ada orang lain tolong pegang. Kan di sini ngapal Quran, orang lain tolong pegang Quran. Kecuali waktu orang nak murajaah, tu lain lah. Tapi biasanya kita pegang sendiri. Ada orang pegang macam ni, ada orang pegang gini, ada orang duduk hayung kepala pecah dinding dan sebagainya. Ada juga yang kita dengar dalam YouTube baru-baru ni, kaedah ngapal Quran. Dia buat macam mana? Kena tunjuk pegang macam ni. Kaedah scanner dia kata. Kaedah scan. Saya cuba try buat juga. Pilih mana-mana surah tengah-tengah yang kita tak ngapal lagi. Kita tengok lama-lama, kita pejam mata. Kalau tak ingat lagi, tengok balik. Pejam mata. Saya sampai kesudah, pejam tengok. Tak ingat-ingat. Ada orang yang boleh mana tuan, dia tengok saja, dia pejam je, terus bermain dekat minda dia. Macam tuan-tuan, macam kita ngapal surah Al-Fatihah. Sejak darjah kecil lagi kita ngapal surah Fatihah, betul tak? Sampailah kita mati nanti insya-Allah suratul Fatihah. Orang yang mengajar kita suratul Fatihah itu, itulah jutawan sebenarnya tuan sekalian. Jadi jangan lepaskan peluang untuk ajar anak-anak tuan-tuan, cucu-cucu, cicit, ciuk, cicak dan sebagainya, yang tuan-tuan punya, ajar mereka Al-Fatihah. Sebab mereka akan gunakan setiap hari 17 kali sehari, betul tak? Salat 5 waktu 17 kali di repeat. Bayangkan tuan-tuan dalam suratul Fatihah berapa ratus huruf yang ada. Berapa banyak pahala yang Allah nak beri pada kita. Saya nak masukkan macam ni. Yang teknik scan tadi tu. Bila mana kita baca suratul Fatihah, kita tutup mata, terbayang tak huruf-huruf dia dalam minda kita? Terbayang ke tak terbayang? Terbayang. Macam ustaz baca tadi suratul Waqiah. Tebuk-tebuk ayat dia. Kalau Syekh Nuruddin tak bagi, baca macam tu. Dia kata macam hebat, tapi tak hebat dia kata. Dia kata orang paling hebat yang baca surah sempurna. Dah ustaz baca buat apa? Dah terbayang nak baca yang tu, kena baca lah. Nak. Faham tak? Tapi ulama-ulama dia marah. Sebab kadang-kadang orang balik Mesir ni, macam ustaz balik Mesir, balik pada Yaman, dia konon nak hebat ni. Rakaat pertama, surah Al-Baqarah. Oh, dia baca. Sampai 5 ayat je. Muflihun je. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Tu Syekh Nuruddin cukup marah. Dia kata apa? Lompat jauh gila. Daripada Al-Baqarah, terus Qul huwallahu ahad. Jadi anak-anak sekalian, boleh faham maksud ustaz ni? Balik nanti jangan tunjuk hebat sangat. Baca kalau nak sambung terus. Macam ustaz baca tadi, habis Ashabus Shimal, saya sambung sikit lagi kisah dia tu, baru ustaz rokok kan. Itu penyambungan diterima lagi di sisi Syekh Nuruddin insya-Allah. Kalau kita baca tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian suratul Fatihah, kita baca suratul Fatihah, terbayang, tutup mata bayang. Ataupun waktu imam baca satu surah yang kita memang ingat surah tersebut, kita akan terbayang terus di lintasan hati kita, dalam minda kita. Maka itulah teknik yang terkini, kata dia lah, Allahu A'lam. Siapa yang boleh buat teknik scanner ni? Contoh Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i? Bukan Imam Syafi'i bawa taksi tu. Bukan imam solat kita ni. Tu imam 850 sebulan. Imam Syafi'i, dia tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, waktu nak belajar dengan Imam Malik bin Anas, nak belajar kitab apa? Al-Muwatta'. Kitab Muwatta' ni besar masa Quran kita, tebal. Dia lebih kurang macam tu lah. 1 jilid. Telah disyarahkan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Seolah-olah dikatakan dia bermazhab Maliki, sedangkan dia bermazhab Hambali, dengan syarahan berjilid-jilid syarahan daripada dia. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i waktu datang ke kota Madinatul Munawwarah, bertemu dengan Imam Imam Malik bin Anas. Waktu tu dia kecil lagi. Betul besar-besar mika ramanya, kecil-kecil. Umur berapa? Umur 41. 14. Alhamdulillah. 14 tahun. Dia datang waktu tu kecil lagi, ada kata 9 tahun. Sebab dia hafal Quran umur 7 tahun, hafal Quran. Imam Syafi'i duduk dalam perut mak dia, ada riwayat kata 3 tahun. Dalam perut mengandung berapa lama? 3 tahun. Kita berapa lama? Apa you? Berapa lama you? Awak. 10. 9 bulan. Kita biasa 9 bulan. Ustaz pun 9 bulan. Dah tahun mana? Ingat ustaz 9 bulan lah. Nak. Bukan ustaz yang mengandung, ustaz dikandungkan. Imam Syafi'i 3 tahun. Ada riwayat kata 2 tahun.
dalam perut mak dia, dan dia lahir tuan-tuan Allah SWT sekalian, dia ni mempunyai hafalan yang cukup luar biasa. Ibarat kita tengok orang fotostat. Fotostat gambar ni, yang ni lah dia keluar. Macam mana boleh jadi macam tu? Kata ulama, hati dia bersih. Satu hari Imam Syafi'i, dia bertemu dengan tok guru dia Waqi'. Kalau pergi ke Mesir, isi ada azam untuk pergi ke Mesir. Bukan pergi melancong, pergi belajar sana. Kalau kamu bidang hafiz, bukan sekadar belajar qiraat, boleh belajar syariah, boleh belajar usuluddin, boleh belajar benda tib, perubatan, boleh belajar belaka. Jangan belajar benda lain cukup. Dekat Mesir ni banyak buruk juga. Boleh balik jadi Fir'aun, boleh balik jadi Musa. Nak jadi balik jadi apa? Piramid Giza. Tak payah, balik jadi Nabi Allah Musa. Seperti mana Nabi Allah Musa yang menentang kejahatan, menegakkan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Cakaplah benar walaupun benda tu pahit. Walaupun orang kata nak belajar sekolah agama ni nak makan apa nanti? Ni selalu orang tanya, nak makan apa? Dululah zaman ustaz. Hantar anak sekolah agama nak makan apa? Maka jawapan kita makan nasi. Kalau duit banyak makan Maggi sikit-sikit. Nak. Takkan makan batu bata. Makan nasi. Jangan risau anak-anak sekalian. Orang pada masa depan orang akan mencari ahli agama, tapi syarat ahli agama mesti yang beramanah dengan agama dia. Amanah dengan ilmu dia. Sebab orang yang alim, yang tidak beramal dengan ilmu dia, itulah orang pertama akan dicampak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti. Wal a'yadzu billahi min zalik. Kena tanam baca kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Syarat menjadi seorang anak murid yang menuntut ilmu agama, syarat dia bukan nanti kerja. Kalau mak tanya nak jadi apa nanti? Belajar ni untuk apa? Imam besar masjid negara. Tolong tolak tepi niat tu. Nak jadi apa nanti? Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tolak tepi tu. Kalau belajar sebab nak jadi macam tu, tentang belajar agama, nak belajar perubatan silakan. Tapi kalau belajar agama nak ke jawatan, itu tanda-tanda kesilapan niat paling awal lagi. Belajar agama nak jadi apa? Nak jadi tok imam dekat sini. Tolak tepi dulu. Nak jadi apa? Nak jadi orang berilmu, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Boleh faham tak boleh faham? Boleh? Baik apa? Ha. Ku apa dah? Oh, nampak lagi. Allah kata alif lam mim. Zalikal kitab. Zalika ni kita kata biasa benda jauh tunjuk. Zalika. Zalikal kitab, itu kitab. Tapi ulama menafsirkan zalika ay hadzal kitab. Ini kitab, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang mengatasi mukjizat yang lain. Tu sebab kalau ustaz tengok tadi 7 pelajar yang khatam, 2 pelajar syahadah tadi, 9 orang semuanya, ustaz tengok masya-Allah tabarakallah, Al-Quran yang bergerak ke mana-mana. Al-Quran yang bergerak mana-mana. Tu sebab orang yang ahlul Quran sebut pada pagi tadi, ahlul Quran ahlullah fil ardi. Ahli Al-Quran ialah ahli Allah di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kisah pembukuan Al-Quranul Karim. Waktu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, ramai di kalangan para sahabat Rasulullah, para hufaz yang menghafaz Al-Quran, mati dalam peperangan riddah, melawan tentera, melawan muslimin yang telah murtad, keluar daripada Islam sebab tak nak bayar zakat. Maka kata Sayyidina Umar, apa kata kalau kita bukukan Al-Quran? Maka jawab Abu Bakar, wahai Umar, demi Allah aku tidak akan buat satu perkara yang tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Tapi Sayyidina Umar meyakinkan Abu Bakar, dia kata, wahai Amirul Mukminin, don't be khawatir, jangan risau, don't worry, be happy. Kalaulah tidak ada cadangan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu untuk membukukan Al-Quran daripada dada-dada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita tak dapat nak baca Quran dah sekarang. Tapi disebabkan para sahabat dengar Al-Quran daripada Rasulullah, mereka khatam Al-Quran, maka antum semua wahai anak-anak ustaz sekalian, kamu semua mewarisi sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibshiru, berita gembira untuk kamu. Bukan senang nak hafal Quran, sangat susah. Senang ke susah? Senang. Susah apa?
Nak kena ngulang-ulang. Kalau kita baca sekali ingat terus tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Ingat terus. Tak apa sebab kita dah hafal dah. Cuba cari surah yang tak hafal lagi. Susah. Tu tengok-tengok tempat sekolah tapi dia hayung macam mana kepala dia. Gitu ha. Dinding lekuk dinding. Sebab benda? Dari hitam bukan sebab banyak sujud. Banyak hantuk ke dinding. Tak. Kena jaga pantang larang. Tak boleh tengok cerita mengarut. Tengok maksiat tak boleh. Buat maksiat tak boleh. Makan masam tak boleh. Datuk Fazilah Kamsah sebut apa tuan-tuan sekalian? Antara cara nak jaga hafalan, jangan tengok benda busuk. Tahu? Ni korek-korek hidung, cium. Korek hidung pun cium. Keluar daripada hidung, cium balik. Karuk ketiak, cium. Ni semua zaman Allah SWT akan mengganggu hafalan kamu. Kita buang berak tadi. Tadi berak, kita tengok pula. Seketul. Dua. Melompat seketul lagi. Contoh. Tiga. Tak perlu tengok. Benda-benda yang menyebabkan kita hilang hafalan tak perlu buat. Salah satu lagi kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah Hafizahullah Ta'ala, orang yang menghafal Al-Quran ini memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memang Allah pilih mereka dah. Allah pilih. Kalaulah Allah pilih bagi semua orang menghafal Quran, comel dah. Tapi Allah pilih daripada ramai-ramai anak-anak di atas muka dunia ni, Allah pilih kamu. Belajar pula tepat selesa, Masya Allah. Tengok orang di Afrika, anak-anak di Afrika. Pernah tengok ada video yang belajar di Afrika macam mana? Dia tulis atas apa? Dia tulis atas apa? Atas kayu. Bentukkan kayu tu kena kerak sendiri, tulis atas kayu. Punya daifnya mereka, tapi mujahadah mereka menghafal Quran sangat luar biasa. Kamu nak bagi motivasi, ustaz-ustaz kena tunjukkan video tu. Tunjukkan dia. Kamu malas sangat tengok ni orang di Afrika macam mana. Malas sangat tengok orang di sana macam mana susah mereka. Tapi mereka sanggup bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Allah kata, zalikal kitab, ini Al-Quran. La raiba fi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam ayat yang lain Allah sebut, auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika sekiranya kamu wahai orang musyrikin, ayat ni dituju kepada orang musyrikin, diturun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Surah apa? Al-Baqarah juga. Wahai orang musyrikin, kalau kamu sekalian raib, rasa ragu-ragu tentang Al-Quran, ayat ni kata ulama tuju kepada musyrikin. Tapi ada satu kaedah menyebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususin sabab. Al-ibratu bi umumil lafzi. Pengajaran diambil daripada umum lafaz. La bi khususin sabab. Bukan dengan khusus sebab tersebut. Khusus sebab diturunkan kepada orang musyrikin yang tak percaya kepada Al-Quranul Karim. Tapi pengajaran kita ambil sebagai umat Islam di Malaysia, umat Islam di Indonesia, umat Islam di seluruh negara, jangan kamu ragu-ragu dengan Al-Quranul Karim. Kita baca Quran, tengok, macam tak kena alif lam mim. Kita buang mim, kita ambil alif lam je, cukup. Tak boleh. Haram. Dekat Malaysia ni ada seorang individu yang sangat kurang ajar. Nama dia Siti binti Kasim. Gelaran betulnya Bintu Kasim. Anak perempuan Kasim. Kenal? Bukan Kasim Selamat. Bintu Kasim ni dalam peristiwa kita sambut Zulhijjah ni, 2 tahun lepas, dia menyatakan mustahil Nabi Allah Ibrahim bermimpi dan perintah daripada Allah untuk sembelih anak. Zalim betul Allah, dia kata. Sebab suruh sembelih anak sendiri. Ni tengok kata-kata orang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bermaharajalela sekarang, anak-anak sekalian, berhati-hatilah kamu semua. Ni geng-geng Dajjal belaka ni. Mereka menyatakan itu dan banyak-banyak dicerita tentang Al-Quranul Karim. Kebanyakannya penghinaan kepada Al-Quranul Karim. Tengok tentang arak. Allah sebut tentang arak, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Lepas tu, fajtanibuh, jauhilah kamu daripada arak dan judi dan tenun nasib itu. Allah kata fajtanibuh, jauhkan diri kamu. Apa yang jadi pada mereka? Siti Kasim pergi ke Jepun. Dia kata di Jepun negara maju,
Jepun negara maju tapi Jepun tak haramkan arak. Malaysia negara tak maju, Malaysia mengharamkan arak. Ni tak betul dia kata. Kita sebut kepada dia, wahai Siti Kasim, Malaysia bukan mengharamkan arak, Allahu Jalla wa'ala yang mengharamkan arak. Betul tak betul? Pada zaman Nabi SAW, pada awal-awal arak ni diharamkan. Awal-awalnya arak ni boleh minum. Boleh minum lagi. Allah hanya sebut wala taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati sembahyang. Maksudnya jangan kamu sembahyang sehingga kalau kamu kena mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Sebab apa? Ada para sahabat yang sembahyang tapi waktu sembahyang dia tengah mabuk. Mabuk. Ketika itu muncullah satu ketika peristiwa yang mana mereka baca surah Al-Kafirun. Dia kata apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ni sahabat baca. Katakanlah wahai orang kafir. Patut kita baca la a'budu. Betul? Dia baca apa? A'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang engkau sembah. Udah lari ayat Quran. Quran ni satu huruf lari habis. Macam perbezaan huruf qaf, huruf kaf. Qaf dengan kaf. Ada beza tak qaf dengan kaf? Ada beza. Kalau nyanyi solo macam Syekh jadi solo tadi, kalau salah sebut qaf dengan kaf, potong markah. Tapi qaf dan kaf ada beza dia. Kalau kita baca qul huwallah, katakanlah dia Allah Ahad yang Esa. Tapi kalau kita baca kul maksudnya apa? Makanlah. Jauh tak lari? Jauh gila lagi dia. Kita baca sedap dah macam Syekh Bandar Balila baca. Tapi jadi bandar bergawang baca macam Allah SWT. Salah baca. Salah baca. Tapi dia boleh kata apa kepada Al-Quran? Dia kata Al-Quran ini tak boleh pakai dah sekarang. Ni ramai orang kata macam tu. Ada ni macam Allah SWT. Muncullah puak-puak golongan liberal, golongan-golongan sesat yang menyesatkan manusia pada zaman kita sekarang. Tengok anak-anak muda sekarang terdedah. Saya sebut pagi tadi sekejap sikit aja. Pada malam ni kita ulas sikit tentang isu liberal. Isu liberal, daripada liberal muncullah puak-puak yang sesat, contohnya aliran LGBT. Kami, Ustaz Syawal sekali, waktu kita buat laporan polis, kami daripada Ipoh ni, buat laporan polis tentang kedatangan tokoh LGBT daripada Filipina. Siapa nama dia? Sinon Loresca nama dia. Nama apa? Tak payah hafal. Sinon Loresca. Biar aku sebut curah. Jangan ingat dalam kepala. Sinon Loresca ni badan dia tuan-tuan sekalian berjambang macam Ustaz Jaril jambang. Jambang kuat kemah. Badan dia sadar lebih pada Ustaz. Ustaz tak sedar. Perut ke depan lah. PJK perut jarak ke depan. Dia sadar ni berketul macam Popeye dia selemung tu. Gitu ha. Six pack. Ada obat six pack Ustaz one pack je. Dia six pack. Boleh main gitar kering. Punya canggih badan ni. Berketul-ketul macam Malik Nong. Tapi dia tokoh gay daripada Filipina, tuan-tuan sekalian. Dia mari ke KL, dia mari ke Kuala Lumpur. Mari ke Kuala Lumpur selepas dia balik daripada Taiwan. Dia buat apa kat Taiwan? Dia pergi ke Taiwan untuk bersolidariti dengan penduduk gay Taiwan yang berjumlah lebih kurang 150,000 orang, mendesak kerajaan Taiwan agar membenarkan boleh nikah jantan dengan jantan. Pergi sana sebagai nyata sokongan dia tentang penduduk gay kat sana. Wal'iyadzubillahi min zalik. Wal'iyadzubillah min zalik. Anak-anak sekalian, kalau ada selera dengan orang lelaki, minta banyak-banyak istighfar pada Allah SWT. Banyak-banyak istighfar. Itu semua datang daripada syaitan, laknatullah. Dia pulang daripada Taiwan, dia singgah ke Malaysia untuk sambut birthday dia yang ke-27. Dia mari, gelaran dia, tahu tak apa gelaran dia? The King of the Catwalk. Raja jalan kucing. Catwalk ni jalan kucing. Ni yang model tu, yang perempuan model tu, tu lah catwalk nama dia, berjalan gitu, bersilang kaki tu. Raja, the King of the Catwalk. Ganah gila. Badan sadar, jalan macam pondang. Gedi. Nak mutah tengok. Dia pakai mahkota atas kepala, pakai mantel. Tahu mantel? Bukan bantal. Bantal kita buat tidur. Mantel tu macam dia Thor The Avenger tu. Dia punya
ekor kat belakang Superman tu atau mental. Dia pakai yang tu. Dia berjalan kat mana? Dia catwalk depan Bukit Bintang. Dia catwalk depan KLCC, bukan KLIA, kena langgar di kapal terbang. KLCC. Kita buat laporan polis dekat Balai Polis Ipoh. Buat siang, keluar ke Sinar Perak, keluar ke FB dan sebagainya. Malam tu dia keluar dalam Facebook dia, dia kata goodbye Malaysia, orang Malaysia tak alu-alukan dia. Betul! Kamu datang bawa bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bawa mari ke Malaysia. Kita ingat bala ni habis dah. Sebelum Sino Loreska datang lagi dua tokoh gay daripada Thailand. Namanya Chris dan Sintok nama dia. Bukan Sintok Perlis tu. Chris dan Sintok. Dua tokoh yang berfahaman gay daripada Thailand yang melakonkan watak pakwa dan pakwa. Pakwa dan pakwa, mana pakwa makwa? Pakwa dan pakwa dua orang. Dia melakonkan watak bercinta dua orang. Dan dia menjadi idola gay-gay di Thailand. Mari ke Kuala Lumpur, nak mari. Kita dedahkan dalam Facebook, dedahkan dalam Instagram akan kedatangan mereka. Maka saya nombor satu kena fitnah. Dia kata Pio Said buat fitnah. Mana ada Sinon, Chris dan Sintok nak mari. Kita kata ada. Sebab dalam iklan menunjukkan dua tokoh gay akan datang. Muzium Negara nafikan. Hari pertama dia nafikan, hari Isnin keluar statement yang baru. Dia kata betul, Sinon, Chris dan Sintok nak datang, tapi tak jadi datang sebab kami dah halang awak. Alhamdulillah. Tu sebab tugas ustaz-ustaz sekarang, tuan-tuan sekalian, bukan sekadar ceramah di masjid. Kena tengok ruang-ruang lebih besar. Dalam Facebook dan Instagram, di sana ruang lingkup dia sangat besar. Cabaran dalam media sosial ni memang menyebabkan kita kadang-kadang hilang iman. Boleh jadi hilang iman. Hilang satu persatu iman kita disebabkan masyarakat. Tokoh-tokoh, figure-figure yang cukup hebat, mereka yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala tak segan silu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal siapa nak mengingatkan mereka, kecuali kitalah yang bertanggungjawab untuk melihat kemungkaran dan kita cegah mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lagi, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang beriman allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib ni apa dia? Kata ulama, ma ghaba 'anil nas. Apa-apa yang tak nampak daripada manusia ataupun daripada penglihatan manusia, kita tak nampak. Perkara-perkara ghaib apa dia? Banyak sangat, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang kita belajar tentang perkara ghaib, syurga dan neraka, dosa dan pahala, malaikat, iblis, jin dan sebagainya. Perkara ini sebagai perkara-perkara ghaib. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Sifat-sifat orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang mendirikan sembahyang. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita. Nabi kata, muru auladakum bis salah. Suruh anak-anak kamu sembahyang pada umur mereka 7 tahun. Suruh sembahyang dah. Umur kalau ikut 7 tahun qamariyah, bukan masihiyah. Kalau saya sekarang umur 37 masihiyah, ikut syamsiah, matahari, umur saya 37. Tapi kalau ikut qamariyah, umur saya dah 38, nak bawa 39 dah, tuan sekalian. Jadi kalau pakcik-pakcik sini ada umur 69 kata muda lagi, baru 60-an, sebenarnya umur dah 71 dah, tuan-tuan macam Allah SWT. Jangan belagak jadi 70, 60 lagi lah, 71 dah. Kalau 89, 90 dah umur kita. Jadi kalau ikut tahun yang katakan ulama, kalau ikut tahun qamari yang paling tepat sekali. Jadi kalau anak kita umur berapa? Umur waktu perang tu, sekolah dipasti tu dah suruh dah mereka sembahyang. Alhamdulillah, dipasti budak-budak sembahyang belaka. Kita ada seorang anak murid namanya Akil. Akil ni maksudnya yang berakal. Ada nama Akil sini? Baligh? Ada? Ada juga? Baligh? Akil baligh, right? Anak murid saya ni sekarang dah jual 5 dah. Orang Jalan Tiong, Jalan Tiong. Dia lulusan pasti. Lulusan lah, daripada pasti. Saya lulusan sekolah ni, tadika biasa, Kemah. Nak orang susah dulu, nak masuk Kemah, tak masuk pasti. Nak bayar pun tak ada duit. Jadi tuan sekalian,
Anak murid saya ni, saya ngajar di Jalan Tiung. Tok dia azan. Dia waktu umur dalam 6 tahun. Tok dia azan. Dia ni juara azan negeri Perak. Dia pergi tengok tok dia azan. Saya kata luar biasa budak ni. Biasa orang tok dia azan, dia masuk bawah kain tok, tarik punat tok kadang-kadang. Contoh tak. Ni tak, dia tengok je tok dia azan. Habis tok dia azan maghrib. Saya nanti lepas ni mesti dia main. Tak. Dia ambil sejadah dia petang, duduk belakang, dia semayang sunat 2 rakaat. Semayang 2 rakaat, sempurna semayang ni. Habis tu tuan sekalian, tok dia qamat, kita pun jadi imam lah. Tak tahulah apa dia berlaku kat belakang. Kalau saya tahu, mana saya tak semayang. Tak. Jadi, habis semayang, kita solat ba'diyah, dia semayang solat ba'diyah. Habis ba'diyah, kita kata lepas ni mesti dia lari punya. Tak. Kita start kuliah, dia duduk sebelah tok dia, sampai habis kuliah. Ya Allah SWT. Tak main sikit abu. Ni didikan yang cukup luar biasa, yang benda ni mungkin jarang kita jumpalah. Tapi insya-Allah anak-anak ustaz depan ni semuanya bagus belaka macam Akil tadi, 2 orang Akil. Nah. Walladzina yu'minuna bima wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sifat orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, daripada rezeki mereka infakkan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah menyebut dalam Quran, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Allah kata perumpamaan orang yang berinfakkan duit ringgit dia, tenaga dia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, masalu habbah, seperti mana satu biji benih. Tengok madrasah tahfiz dekat kawasan tuan-tuan. Tengok apa kekurangan yang ada. Nak apa Ustaz Asri? Nak apa cakap? Saya bagi bantuan contoh. Tengok mak tahfiz yang daif. Kalau ada yang daif, yang Ustaz Asri ni kemah-kemin ni. Tak, saya serendar lah, akad serendar. Az-Zahra pun cantik, An-Najah pun kemah-kemin. Saya kata saya nombor 18 last sekali. Mati Allah SWT. Canggih. Kita pernah pergi pusat sekolah tahfiz yang daif dan sekalian. Dekat Perak. Sekolah tu digunakan masjid yang lama. Saya cerita sikit mujahadahnya mereka. Masjid lama, masjid tu dah bukan masjid baru, masjid lama tu dibuat sekolah tahfiz. Pelajarnya ratusan orang, dekat 150 orang lebih kurang. Duduk dalam masjid. Situlah tempat mereka ngafal, tempat mereka semayang, tempat mereka tidur, situ. Tilang dia macam mana? Macam kita ke tilang satu katil seorang? Tak ada katil. Katil tak ada. Saya teringat masa saya belajar dulu di madrasah Darul Hijrah, macam tu, tak ada katil. Tilang je, huyung ni. Hoi, bawa tilang. Tapi tilang mereka tak perlu nak usung sebab mereka tindan sampai tinggi. Jadi macam lemping, tahu lemping? Kenal lemping? Roti canai kenal? Tilang dia jadi macam roti canai tu. Angkat gitu je, gede-gede, bentang, tidur. Saya kata luar biasa tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak makan ayam tak makan tuan-tuan. Kalau kita ayam tak makan, kuah kering anak-anak kita ni. Nak hari-hari ayam. KFC, korok dia tak. KFC saja nak. Kat sana ayam tak makan, demi Allah, ayam dia tak makan. Dah dia makan apa? Makan ikan. Ikan apa? Talipia. Tu pun yang dia pera sendiri. Dia takkan beli dekat-dekat China, dekat luar negara pula mana? Daripada tempat. Tak. Saya kata boleh hidup macam ni, boleh hidup. Dah ni yang depan ustaz ni zombie ke apa dia kata. Boleh hidup belaka, boleh hidup. Tapi bukan ustaz cadangkan ustaz jari pun macam tu. Tak, jangan risaulah anak-anak sekalian. Nak. Kalau kamu tak boleh makan ayam, nampak muka dah. Nak. Lain macam dah muka. Macam Thor orang tengok nak marah. Thanos. Nak. Maknanya ada sekolah yang daif tuan-tuan. Ayat ni tuju kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada rezeki-rezeki yang Allah beri kepada kita, kita infak kepada orang lain. Besar. Saya pernah jumpa seorang Puan Seri. Waktu kita nak kutip dana itu, tak cukup 50,000 lagi. Dia pun call saya. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, ni Ustaz Said ke? Ya, saya. Saya tak kenal Ustaz siapa, saya tengok iklan Ustaz je, orang hantar kat saya. Ni Ustaz Said ke? Ya, saya lah, Ustaz Said. Saya PU Said. PU tu apa? Memang dia tak tengok TV. Betul, tak tengok TV. Malu aku tak?
Piu tu apa? Pernah orang tanya. Nah, piu tu apa? Saya kata tak ada, piu tu saja. Pui nak. Ustaz Said. Saya kata, ya kenapa makcik nak? Saya kata begini ustaz, ustaz nak pakai berapa lagi? 50,000 saya kata nak pakai lagi. Kalau macam tu bagi makcik 30,000. Saya kata makcik, saya cari dana, bukan kita infak dana pula pada orang lain, bukan. Saya cari dana nak cukup nak beli tanah ni. Dia kata maksud saya, ustaz simpan untuk makcik 30,000, makcik nak bagi 30,000. Saya kata biar benar. Ha benar, dia kata. Betul. Nanti dia akan masuk hari sekian-sekian. Saya pun lega lah. Cari 20,000 lagi. 30,000 nak bagi ni. Tengok dalam bank hari yang dikatakan tu, yang dijanji sudah tiba, tak masuk. Saya kata aku kena prank pula. Saya pernah kena prank banyak kali tuan sekalian. Bukan setakat prank, perang semua kena berlaku. Pernah jemputan ke Melaka. Jemput saya ceramah di Melaka. Siapa-siapa Melaka, ceramahnya pagi. Saya dah sewa penginapan. Saya call tak angkat, WhatsApp tak balas, SMS tak balas. Saya kata dalam hati, animal sungguh dia ni. Nak? Animal. Nak marah juga kita ni. Nak? Tak angkat. Last sekali, saya kata, tak ada. Rasanya gambarnya jemputan ni salah dah rasanya. Last sekali saya pun balik. Dalam perjalanan, dia pun call, Ustaz. Ustaz dah sampai ke Melaka? Ya, sampai dah balik dah ni. Oh, Ustaz nak balik ke? Minta maaf lah. Saya prank Ustaz saja. Prank Ustaz. Mayang tuan-tuan, Melaka tu bukan dekat. Kalau daripada Ipoh ke KL 2 jam, KL Melaka sekitar 2 jam juga, 4 jam, pergi balik 8 jam. Dia prank aku gitu je, betul. Dia kata saya saja je nak jumpa ustaz, tapi ustaz dah balik nak macam mana? Saya kata kalau saya jumpa awak masa saya terajam pun nak awak, saya kata. Nak. Jadi saya kata saya pun WhatsAppkan makcik tu. Makcik, tak jadi masuk ke? Sabar ustaz, sabar. Makcik nak masukkan minggu depan hari Isnin. Makcik sedang berpuasa, makcik akan masuk. Saya kata, saya tak cakap apalah. Tiba-tiba pada hari Selasa, saya cek dalam bank. Ada masuk. Dan dia tak cakap pun, Ustaz, hello Ustaz, saya dah masuk duit dah ni Ustaz. Tak ada. WhatsApp pun tak, SMS pun tak, telefon lagi lah tak. Ada orang masuk RM5, telefon, saya Ustaz. Ustaz saya ni, nah, ni RM5 nak masuk, RM5. Cek lah. Nah. Resit ada resit. Resit minta silang. Minta resit RM5. Tak? Syak. Ada orang tu dia derma berapa? RM100. 100. Banyak tu 100. 100 saya buat wakaf RM20, 20. Mana 5 orang lah. Ustaz tolong hantar resit segera. Saya terlupa. WhatsApp lagi. Ustaz lupa ke? Hantarlah resit segera. Nak tengok dia punya resit. Nak. Tapi makcik ni 30,000. Saya call dia. Saya kata makcik dah masuk duit ya? Dah masuk alhamdulillah. Ustaz dah terima ke? Dah terima lah ni lah nanti saya dah terima lah. Sebab tu ke telefon. Nak. Alhamdulillah. Itulah zakat makcik pada ustaz. Moga Allah SWT terima. 30,000. Selang berapa lama telefon pula. Ingat nak minta balik. Telefon balik. Ustaz lagi tak cukup ke? Beli tanah dah beli dah. Kita nak buat bangunan pula. Jadi ustaz nak pakai berapa? Banyak lah kalau nak pakai. Kalau tanya banyak lah. Tak apa, makcik bagi lagi 15,000. Bagi lagi 45,000. Saya tak pernah kenal dia siapa. Dia tak pernah kenal saya siapa. Tapi dia infak. Dia tahu itu fi sabilillah. Orang macam ni luar biasa tu. Macam Allah SWT. Walaupun ramai di luar sana skamer tu ramai. Penipu pun ramai. Tapi kita buat betul-betul di atas landasan Allah SWT. Allah akan bantu. Hari seterusnya dia call saya pula. Saya kata nak bagi duit lagi makcik ni. Dia kata tak ustaz, saya nak bagi TV pula kat ustaz. Kat mana? Tapi ustaz kena ambil. Kat mana? Bukit Antarabangsa, Kuala Lumpur rumah dia. Nama siapa? Hajah Aisyah. Sampai dekat guard tu orang ni Nepal. Memang dia punya taat luar biasa. Betul lah SWT. Memang tak lepas. Saya kata saya nak cari rumah Hajah Aisyah. Tak ada sini rumah Hajah Aisyah. Sini ada Datin Puan Sri Aisyah ada, dia kata. Tak. Hajah Aisyah, saya kata. Tak ada Hajah Aisyah, tak ada. Puan Sri Aisyah. Saya bagi ni alamat dia. Oh, kalau ini alamat Puan Sri Aisyah. Puan Sri macam Allah SWT. Kita ni baru balik haji. Haji pula tak dah habis. Tak dah buat haji. Nak. Orang tak sebut nama haji kita marah. Haji. Sebut haji. Kalau apatah lagi kalau kita dapat datuk.
Kalau orang suka letak kat rumah dia, saya Bakri bin Said Ishaq, PMR, SPM, STPM, PJK, PJ, macam-macam letak kat belakang. Supaya orang kenal dia ni ada pangkat di sisi istana. Tapi makcik ni tuan-tuan, dia tak sebut pun, wahai ustaz, saya Puan Sri Aisyah. Tak. Dia kata makcik je. Saya sebut pada dia, terima kasih lah. Rumah dia besar, 3 tingkat. 2 di atas, 1 bawah dalam bumi. Dalam tanah tu. Boleh muat lebih kurang 80 orang bawah tu. Ada lift dalam rumah. Duduk berapa orang? 3 orang. Dia, suami dia, pembantu rumah dia. 3 orang. Anak-anak dia mana? Rumah masing-masing. Saya kata rumah ni boleh main futsal dalam rumah ni makcik. Gelak dia lah. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang reti pengorbanan walaupun sedikit ataupun banyak. Allah kata, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang infak pada jalan Allah. Apatah lagi buat madrasah tahfiz. Apa tak cukup kita top up. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Anak-anak ni baca Quran 1 huruf dia baca, dapat 10 markah. Pahala di sisi Allah, tuan-tuan dapat 10 markah. Inilah multi level marketing akhirat. MLME, Malama. Multi level marketing akhirat. Tengok sekolah mana, masjid mana, nak pasang pasak, nak cari tiang. Tuan-tuan nombor 1 yang pergi, beli ataupun wakafkan. Sebab itu ganjaran yang Allah beri sangat luar biasa. Masalu habbah, seperti mana biji benih sebiji, ambatat, keluar daripada sebiji itu, 7 sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, setiap tangkai, 100 habbah, ada 100 biji pula. RM1, Allah balas RM700. Kalau RM10, Allah balas RM7,000. Itu gambaran yang Allah nyatakan kepada kita, wahai orang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kita nak percaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantu Rasulullah. Dia suami kepada anak yang Nabi paling sayang sekali, Fatimatuz Zahra. Ada satu syair yang dibuat oleh Syekh Alawi Al-Maliki rahimahullah, yang Kiai Makmum, seorang ulama dan wali Allah yang baru meninggal di Mekah baru-baru ni, dia sangat suka. Sa'duna fid dunya, fauzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Dia kata, gembiranya kami di atas muka dunia dan berjayanya kami di akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan Khadijatul Kubra, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Fatimatuz Zahra, dan Fatimah Az-Zahra. Macam sekolah tahfiz Az-Zahra, Ustaz Asli. Nah. Fatimatuz Zahra anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu Rasulullah memimpin Mekah. Rasulullah Perdana Menteri Mekah, orang besar Mekah. Tapi kat rumah anak dia sendiri tak ada makanan. Kita anak ketua kampung, freezer tu daripada atas bawa ke bawah penuh makanan. Fast food, second food, macam-macam, truck food, semua ada belakang lah tu. Hebat, canggih manggih. Satu hari Sayyidina Ali karamallahu wajah pulang ke rumah dia. Dia kata, wahai Fatimah, kita nak makan apa malam ni? Hari ni nak makan apa? Maka jawab Fatimah, wahai suamiku, nothing. Tak ada apa? Tak ada makanan. Kalau saya balik rumah, tanya ayang-ayang, macam Ustaz Syawal panggil ayang juga, saya panggil ayang juga, ayang, makan apa ini? Bukan ayam tu, ayang, sayang, makan nasi goreng. Oh, Alhamdulillah, suka sangat kita nasi goreng. Esok makan apa? Mi goreng. Ada makanan kat rumah kita, jangan risau. Kalau isteri tak masak, buka je peti ais, nasi goreng semalam ada, perangat je balik, ada lagi. Tapi Fatimah kata, wahai suamiku, tak ada makanan. Maka Ali tak marah. Ali tak kata, bapalah dok masakmu. Dah tak ada. Akhirnya dia kata, wahai abang, ni ambil duit pergi beli gandum. Ambil duit pergi beli gandum. Pergi ke pasar nak beli gandum. Kerana perutnya lapar, Fatimah perut pun lapar. Sampai dekat pasar nak beli gandum, datang seorang hamba Allah. Dia kata, wahai Ali, tolong beri kat saya derma, infak kat saya. Saya dah lama tak makan. Dia angkat perut dia, berketul-ketul batu. Atas perut diikat untuk elak lapar. Kita batu dalam perut, batu karang. Batu ni melekat habis. Tak. Batu karang kita.
Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendapat didikan Rasulullah. Dia tak fikir panjang. Macam kita kalau fikir panjang macam mana? Datang tabung depan kita, duit RM50, RM5, RM10, RM20, RM1. Yang mana kita cari? Kita cari duit shilling dulu. Cari tak nak jumpa. Buat keluar RM20. Allah, astagfirullah. 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 Terkorak dia. Buat keluar pula, keluar RM50. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nak cari yang mana? RM1 tu. Tu sebab duit RM1 berbangga dengan duit RM50. Betul tak cerita dia tu? Berbangga dia. Duit RM50 kata, akulah duit yang jumpa dekat shopping kompleks. Akulah duit tu. Kata duit RM1 aku lagi hebat. Aku ditemui dalam tabung-tabung surau dan masjid. Paling banyak akulah, dia kata. Duit RM1 berbangga dengan banyak orang infak. Sayyidina Ali karamallahu wajah, dia keluarkan duit yang Fatimah bagi tu, terus dia bagi, tak disimpan langsung untuk dia. Kalau kita beragak juga, buat keluar RM2, RM1 boleh beli gandum, boleh buat capati. Dia bagi RM2 dan dia pulang dalam keadaan dia berfikir macam mana aku nak jawab dengan Fatimah nanti. Dalam perjalanan nak pulang, tiba-tiba datang seorang bawa unta merah. Unta merah ni macam Ferrari ya. Kenal Ferrari? Lamborghini kenal? Lebih kurang adik-beradik tu. Tak. Ferrari, Jerman tu. Wah mari, bukan main Ferrari. Wah mari unta. Dia kata, wahai Ali, adakah kamu nak beli unta ni? Dia kata, wahai tuan, nak beli tapi pitih tak ada. Pitih tak ada. Dia kata, tak apa. Aku bagi hutang kepada engkau unta ni. Bagi aku jual ke engkau. Tapi hutang. Orang bagi hutang, adakah salah kita berhutang dengan orang? Tak salah. Yang salah tak bayar hutang. Faham tak? Yang salah tak bayar hutang. Hutang dengan orang tak ada masalah. Nabi berhutang, para sahabat Nabi berhutang. Tapi masalah orang Melayu bukan di ulu langat, di ulu kuang. Allah SWT berhutang, dia tak bayar. Itu masalah sekali. Bawa lah balik. Dalam perjalanan nak balik, sampai pula datang seorang lagi. Dia kata, wahai Ali, aku berkenan dengan unta kamu ni. Jualkan kepada aku bayar seganda daripada apa yang kamu beli tadi. Tengok, dia kata, aku bayar seganda. Dia beli dengan hutang. Boleh tak kita jual seganda? Tak jadi masalah. Ustaz beli handset ni RM1,000. Ada kawan ustaz nak beli, ustaz kata boleh, aku jual mu RM1,200. Boleh tak boleh? Boleh. Ada kata riba. Terkorok mu riba. Tak faham jurus niaga tu. Tak ada masalah, 200. Yang tak boleh, macam mana? Yang salim. Beli RM1,000, jual RM10,000. Nah, RM10,000. Tu tak boleh lah. Melampau ambil untung. Tu sebab orang jual air, contohnya air gau. Berapa? Buat mungkin 40 sen. Jual berapa ringgit? RM1 contoh. Itu perniagaan. Maka hadirin macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Waktu tu Ali rasa gembira, Allah Subhanahu Wa Taala balas on the spot atas infak mereka dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi lah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Yang lain tu adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pakat-pakat baca dan tadabburlah setiap hari. Al-Quran kena baca setiap hari. Saya share bacaan Quran ni setiap hari, satu muka surat sehari dalam Facebook. Usaha kami buat ni sejak 2015 lagi. Alhamdulillah, khatam dah 2 kali. Walaupun kita baca sekali sehari, itu bacaan kod Facebook, bacaan kod Quran betul. Janganlah baca satu muka sehari. Baca biar lebih. Bacalah menjadi orang-orang yang bersifat seperti mana para sahabat Rasulullah SAW. InsyaAllah hati kita akan bersih, tuan-tuan sekalian. Ada orang tanya kepada para ulama, apa faedah baca Quran tapi tak faham apa yang kita baca? Baca tapi tak faham. Macam kita baca Fatihah tapi tak faham apa dia Fatihah. Maka ada seorang ulama, anak murid dia tanya macam tu, dia kata, cuba carikan kepada aku, ni last, cerita last. Carikan kepada aku guni yang telah diisi arang, yang pernah diisi dengan arang. Kenal arang? Arang warna black ke white? Black and white, itu bendera Pahang. Black, arang warna black. Warna hitam. Jadi dia bawa depan Tok Guru dia, tengok dalam isi dia warna hitam. Sebab isi arang warna hitam. Kata Tok Guru dia, sekarang kamu pergi kat sungai sana Nun, ambil air guna-guni tadi dan bawa datang air tu kepada aku. Dia pun pergi dekat sungai, isi air dalam guni tersebut, pikul. Buat balik, datang kat depan Tok Guru dia, sampai-sampai depan Tok Guru, air tu habis. Kan bocor. Mana boleh tanggung dengan guni. Tok Guru dia kata, pergi ambil balik.
Pergi lagi, ni anak murid yang soleh. Dengar ni anak-anak sekalian, nak dapat keberkatan guru, kena khidmat dengan guru. Tak, tok guru kata cabut ubang, cabut lah. Tak, bukan cabut lari, cabut uban. Ni kita suruh cabut uban, cabut lari kita. Ustaz dulu ngaji, tok guru suruh apa? Buang sampah, kita buang. Nombor 1 kita buang. Ada nak buang sampah tak? Nak tanya dulu. Ni anak murid yang first class. Tuan-tuan, anak-anak sekalian, kalau kamu dicintai oleh ustaz-ustaz kamu, bukan cinta LGBT tu. Cinta mana? Dikasihi oleh tok guru kamu, keberkatan tu sangat banyak kamu akan dapat. Buat baik dengan tok guru. Bukan nak rasuah dia, bukan. Tapi kita buat baik dengan dia. Dia pergi sekali lagi, buat balik sampai depan tok guru dia, tetap guni tadi tak boleh menanggung air. Tok guru dia kata, pergi sekali lagi. Dia pergi sekali lagi. Dia tak tanya apa hal tok guru ni. Bukan boleh nak tanggung dengan guni. Tak tanya soal. Balik sekali lagi dia kata, tok guru, memang tak boleh nak tanggung air dengan guni ni. Kata tok guru, tadi cuba tengok dalam guni tersebut. Pada awal-awal tadi kamu kelihatan, guni tadi kelihatan hitam. Sekarang tengok macam mana bentuk ataupun warna guni dalam tu. Dia kata guni dah berubah wajah jadi cerah. Maka kata tok guru tadi, itulah perumpamaan orang baca Quran. Walaupun dia tak faham apa yang dia baca. Ini bagi orang tak faham. Tetap Al-Quran boleh membersihkan hati dan jiwa dia. Apatah lagi anak-anak yang ngapal Quran ni muka bersih belaka. Walaupun jerawat pun ada, tapi bersih maksudnya nur. Nurullah, cahaya Allah SWT, cahaya Al-Quran memancar di wajah mereka. Moga-moga Allah SWT merahmati tempat tuan-tuan dengan wujudnya madrasah ini. Maka bantulah pengurusan semampu tuan-tuan, insya-Allah. Allah memberkati tempat ini biiznillah ya azza wa jalla. Sekadar itu dapat saya sampaikan terutama Allah SWT sekalian. Minta maaf saya bercakap laju. Mungkin tuan-tuan rasa tak setuju saya bercakap laju. Itulah cara saya. Bab kata seorang penyanyi, kun anta wala takun unta. Jadilah dirimu sendiri, jangan jadi unta. Allah SWT. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.